الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه صدق الله العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana Allah hidupkan kita pada malam ni dan sampai hari ni. Kita hidup hari ni bukan sebab kita mau hidup, tapi kita hidup saat ni sampai waktu maghrib ni pukul 8:45 ni sebab Allah mau kita hidup. Jika Allah tak mau kita hidup, lama dah dia ambil kita. Ada yang pak menakan dia, dah Allah ambil mak dia, adik-beradik dia, tok dia, wan dia dan keluarga dia. Tapi kenapa Allah tak ambil kita? Dan dengan jalan macam-macam. Dengan jalan COVID kemarin, ramai kawan-kawan kita mati. Kita Allah tak ambil. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi kita peluang untuk buat baik. Allah nak bagi kita peluang supaya kita balik wa asal balik asil. Apa wa asal balik asil, Ustaz? Kita lahir di muka bumi ni dulu kita orang baik. Memang baik, semua orang sayang kita. Tak ada siapa kelahi dengan kita. Tak ada siapa dengki dengan kita. Tak ada siapa dendam dengan kita. Kita lahir kemarin, memang kita orang baik. Semua orang sayang kita, semua orang cium kita, semua orang nak mai tolong kita. Kita tak ada baju, mereka bagi baju. Kita tak ada duit, mereka bagi duit. Kita tak ada makan, mereka bagi makan. Tapi ketika kita mula akil balik, kita mula sampai waktu kenai dunia ni. Guru saya kata balik ni sampai masa kenai dunia. Nafsu kita sampai lah. Tentu kita mula jadi jahat. Kita mula nak lupa Allah Ta'ala. Kita mula nak lupa siapa kita, siapa dia. Kita mula nak lupa apa yang ada kat kita ni dia punya. Kita mula nak lupa apa yang Allah bagi kat kita, kita dah anggap bukan dia yang bagi. Memang aku ikhtiar sendiri, titik peluh aku. Titik peluh ikhtiar ni tu cara hamba. Tapi yang mengkurniakan perkara hasil titik peluh ni dia. Kalau dia nak bagi, tetap dia bagi. Sebab itu ada orang mengaji tapi tak alim-alim. Ikhtiar. Mengaji itu ikhtiar. Siapa nak bagi, dia bagi. Kalau dia tak mau bagi, tetap dia tak mau bagi. Sama juga macam kita pergi hantar anak kita, cucu kita pergi tahfiz Quran. Guru sama, jadual sama, tapi anak kita tak boleh hafal. Anak orang lain 50 pelajar, 5 orang yang hafal 30 juzuk. Anak lain 5, 10, 15. Jalan sama, ikhtiar sama, guru yang sama. Tapi siapa nak bagi? Dia nak bagi. Tapi ketika kita lupa apa yang ada kat kita ni, dia bagi. Kenyataannya
bila kita besok balik. Satu benda pun kita tak bawa. Harta tak ada kita pun tak bawa. Pangkat, nama, semua tak bawa. Ya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala mau kita balik pada Dia. Apa benda yang Allah bagi kat kita ni tadi, supaya kita boleh buat baik dengan Dia. Bukan benda yang Allah bagi kat kita, nikmat yang Allah bagi kat kita, nikmat sihat, kita lawan Dia. Nikmat harta, kita lawan Dia. Nikmat ilmu, kita lawan Dia. Itu bukan perintah daripada Allah. Perintah Allah, apa yang ada kat kita, kerja yang ada kat kita, supaya kita jadi orang baik. Ilmu yang ada pada kita, supaya kita jadi orang baik. Sihat yang ada kat kita, supaya kita jadi orang baik. Yang ni ya kehendak Allah dan kehendak Rasul. Baik daripada semua perkara. Daripada fizikal kita, tubuh badan yang baik, roh yang baik, spiritual yang baik, ya, hati yang baik, daripada kurniaan yang baik, ya. Bila hidup kita baik, mati kita baik. Bila hidup kita tak baik, mati belum tentu baik, ya. Sebab itu kita boleh tengok di van jenazah, orang duk tulis semoga roh dia bersama-sama dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau hidup kita tak mau buat baik, macam mana kita nak sama dengan orang baik? Kita pula sebelum kita nak angkat jenazah ni, kita akan tanya lu orang kampung semua. Kita tanya apa habaq ni mayat. Orang kampung semua kata baik. Kata. Ni syafaat orang Islam. Nabi kata kalau nak tahu kita baik tak baik, tanya 3 golongan. Pertama, kita tanya isteri kita, ahli kita, anak-anak kita. Itu yang kedua, adik-beradik kita. Pertama tanya isteri kita, isteri kena tanya suami kita, aku baik tak bang? Kedua kena tanya ahli kita, ahli yang terdekat kita, keluarga kita, anak-anak kita, adik-beradik kita. Ketiga, Nabi kata tanyalah jiran yang terdekat. Kalau 3 ni kita gagal, makna di sana kita gagal. 3 ni asas. 3 ni orang tak boleh 3 golongan ni, dia tak kata kita orang baik, sana gagal. Hidup dalam dunia sat dah tuan-tuan. Kita selera makan ni bukan sampai tua. Kau tua, kau tak apa nak selera makan. Seronok ni sat ya. Bukan sampai kita tua. Sampai tua kita tak apa nak jalan pun, tak apa nak ni, tak apa nak seronok sangat, ya. Kita kira nak rehat lah, ya. Apa yang tak ada, dunia ni tak ada satu benda pun yang berkekalan. Tapi kita duk kalut dengan benda yang tak pernah kekal dalam hidup kita. Kita kalut benda yang bagi masalah kat kita tak pernah selesai. Apa benda yang bagi masalah kita tak pernah selesai dunia ni? Dari muda sampai kita nak mati. Yang buat masalah kat kita, benda lah tu lah. Benda sama, perkara dunia. Tapi akhirat ini khalidina fiha abada, yang orang duk lupa kan. Sebab itu ayat dalam surah Az-Zumar ini, ayat 22 ni, bila Allah lapangkan dada dia, sahabat tanya, lapang ni, kata Allah, bila Allah kurniakan cahaya dalam hati kita. Sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang insyaraha ni tadi. Apa dia? Yang lapang, sehinggakan hati dia lapang ni tadi. Iaitu kata Nabi SAW, Allah luaskan jiwa mereka ini tadi
Mereka ni tadi tahu nak kembali kepada akhirat. Bukan kita terlupa nak balik kepada akhirat. Ni makna yang mudah saya nak bagi nak faham. Kita tak lupa yang kita nak balik kat sana. Sebab itu tiap-tiap minggu Allah peringat kat kita dalam surah As-Sajdah. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Peringat orang lupa ni, kata Allah, rasakan azab Allah Ta'ala, rasakan azab yang Allah dah sediakan. Allah dah sediakan bagi orang yang lupa akan pertemuan besok dengan Allah. Saya, tuan-tuan, semua akan pergi jumpa Tuhan. Kita mau, kita tak mau, kita semua akan berhimpun pada mahsyar. Kita suka, kita tak suka, semua akan berhimpun sana. Orang selamat, orang baik ya. Orang baik ya selamat. Ketika Allah kata fazuku bima nasitum, rasakan oleh kamu. Sebab kita lupa dengan adanya pertemuan ini. Ayat sebelum dia Allah cerita walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Selalu saya dah ulang dalam kuliah saya. Kalau takat nak sujud, ampun dosa minggu ni, minggu lepas, minggu akan datang, kita ni disyariatkan surah paling pendek, Iqra' cukup. Iqra' cukup, tak gaduh panjang. Iqra' cukup dah. Wasjud waqtarib, sujud, habis, tak panjang mana. Pasal apa? Kita ni diwaridkan dengan surah Sajdah. Allah peringat kat kita, jangan lupa Allah kata. Lepas itu dalam surah Sajdah awal dia Tuhan cerita siapa aku. Lepas dia cerita siapa aku, dia cerita siapa kita. Dia cerita tu siapa kita. Aku bagi hang mata, aku bagi hang telinga, tapi hang tak mau bersyukur. Aku bagi itu untuk faedah hang, tapi tak mau bersyukur. Kita guna telinga kita buat apa? Kita dengar apa hari ni? Kita dengar Quran tak hari ni? Tadi kita dengar orang duk cakap, depa cakap apa? Allah kurniakan mata kita tu buat apa? Kita baca Quran tak hari ni? Kita duk tengok telefon kita 24 jam. Apa yang kita dapat? Akhirat kita berubah tak? Dengan kita duk tengok telefon kita 24 jam, akhirat kita berubah tak? Dengan kita duk tengok grup WhatsApp kita 24 jam, semayang sunat kita duk buat tak? Macam mana orang yang nak masuk syurga, dia tak beramal dengan apa yang dia boleh jadikan dia masuk syurga? Kita nak masuk syurga, tapi kita tak buat apa-apa yang boleh buat kita masuk syurga. Kita nak beli kereta, pergi duit dalam bank dah RM10. Kita pun pergi lah kat showroom. Pergi showroom mana-mana lah, Nissan ke, Toyota ke, kita pergi tanya dengan customer. Kita pergi tanya dengan salesman, saya nak beli kereta, beli tak? Bang kerja apa? Tak ada kerja. Ada slip gaji apa? Slip gaji penentang apa? Saya akan kerja apa? Account macam mana? Tak ada RM10 Abang jangan nak melawak dengan saya bang. Ni salesman ni. Abang nak melawak dengan saya. Saya tak ada masalah bang, saya nak layan orang aku ni. Betul tak? Tu dalam dunia. Kalau akhirat guna, kita start kuliah ni, start mengaji ni daripada 7.35 ni nak sampai 8.45, 8.35 atas sejam. Kita rasa lama lah. Agak-agak Tuhan, malaikat besok dia baca amalan kita daripada umur 15 tahun. Lama mana? Kita mengaji sejam ni kita rasa lama lah. Buat lama kan? Buat ustaz tak mau berhenti. Dia tak tahu lah kita lepak lah. Dia tak kira dia nak cakap dia seorang lah. Ni malaikat baca amal kita, suratan amal soleh kita, suratan amal jahat kita, mula 15 tahun sampai umur 70 tahun. Kita resah ke mana? Lepas tu sahabat dulu, dia ligan macam mana dia boleh dapat bighairi hisab.
Ni bulan Maulid tuan-tuan, kita buat apa dengan Nabi kita? Kita dah buat apa dengan Nabi kita? Setakat belarak je, Nabi tak pakai. Nabi tak mau pakai belarak kita. Lepas belarak buat apa? Aku dalam dunia, Nabi kata, aku menangis untuk hangpa. Aku menangis untuk hangpa, Nabi kata. Di akhirat besok, aku punya sayang kat hangpa, aku tunggu hangpa 3 tempat. Pertama, Nabi tunggu kita kat mana? Dekat mizan. Tengah duk timbang, Nabi tunggu. Berat amal jahat kita, Nabi ambil serban dia, letak, tolong kita. Tolong, tak lepas tak. Dia tunggu kita kat titian sirat. Ya Rabbi salim ummati, wahai Tuhanku, selamatkanlah umat aku ni. Jangan bagi dia jatuh masuk dalam neraka jahanam. Kita jahat dalam dunia tuan-tuan. Kita guna umur kita tak mau buat amal soleh langsung. Kita duk kira, kita duk pulun dengan kehidupan kita ni, kita duk kira dengan hidup kita yang tak ada sudah apa. Akhirnya Allah panggil kita dalam keadaan miskin. Jatuh kita. Nabi tunggu kita dekat Telaga Kausar nak bagi kita minum supaya kita tak haus langsung. Tak ada rasa dahaga langsung. Sampai bila-bila. Siapa kata Nabi tak sayang kita? Tapi kita balas apa kasih sayang Nabi kita? Kita balas apa yang Nabi sayang kat kita? Tuan-tuan, Nabi sayang kita lebih dari seorang ibu sayang anak dia. Mak kita duk sayang kita, tiba kita buat tak tahu dengan mak kita. Nabi tak macam mak kita. Mak kita kecil hati, Nabi tak kecil hati. Nabi usaha juga nak main tolong kita. Tapi sikit pun kita tak peduli dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau mak kita dia nak tolong kita susah nak tolong kita, tapi kita buat tak peduli dengan mak kita. Mak kita rasa kecil hati. Nabi ni punya baik dengan kita. Kita buat tak peduli dengan Nabi. Tapi dia usaha nak main tolong kita. Dia nak tolong kita, kena tolong juga. Walaupun hang buat tak peduli kat aku. Tapi kita tuan-tuan sampailah buat tak peduli kat Nabi. Nabi tak minta kita banyak, Nabi minta tu kita jadi orang baik. Aku mohon jadi orang baik lah. Hang duduk di mana pun tak apa. Hang duduk jadi orang alim, tapi jadilah orang alim yang baik. Hang duduk jadi orang berniaga, jadilah orang berniaga yang baik. Hang duduk jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang baik. Tengok Nabi baik tak baik yang kita. Hadis bila mati anak Adam, Nabi kata apa? Luasnya rahmat Allah. Hadis ni tuan-tuan biasa dengar. Tapi saya nak cerita, saya nak bawa kot ni. Nabi kata bila mati anak Adam, putus segala amalan dia, melainkan 3 perkara. Tuan-tuan biasa dengar hadis ni. Saya nak cerita luahnya rahmat Allah, sayangnya Allah kat kita. Pertama, Nabi kata apa? Sedekah jariah. Semua orang ada duit. Tak semua orang ada harta. Bukan semua orang Allah bagi duit. Bukan semua orang Allah bagi senang kat duit ni. Dah. Hang tak ada duit tak apa. Ada satu lagi. Apa kata Nabi? Ilmu yang manfaat, yang dimanfaatkan. Hang tunjuklah jalan orang buat baik. Hang jangan biar orang. Hang tunjuk jalan orang buat baik. Nabi kata man dalla ala khairin kafa'ilih. Orang tu tengah jatuh, hang tolong dia. Nabi kata orang yang tunjuk jalan orang buat baik, dia macam orang buat baik. Kita tengok kawan kita tak semayang. Tuan-tuan, kita dulu pun tak semayang tak? Tapi Allah sayang kita. Allah pilih kita jadi orang surau, orang masjid. Pasal apa kita tak kesian kat kawan-kawan kita yang sampai lah mereka tak semayang? Kita tak sayang kat mereka lah. Pasal apa kita tak cakap dengan Allah Ta'ala bangun tengah malam? Kita duk kira diri kita.
Kita tak ada Allah bagi, tak bagi kat kita duit, tapi Allah bagi kita peluang yang kedua. Pasal apa? Ya Allah, kawan yang sama-sama aku, cari ikan dengan aku, pergi kelut dengan aku, buat kerja sama-sama dengan aku, dia tak semayang, aku pun dulu tak semayang sama dengan dia, tapi hang sayang kat aku, hang ambil aku dulu. Dia sampai lah, ya Allah, tolonglah kesian kat dia, macam mana hang kesian kat aku. Tuan-tuan tak kesian kan tuan-tuan kat abang kita, kat adik-beradik kita, kat kakak kita? Allah sayang kita dulu. Tuan-tuan, masa kita jahat dulu, kita pernah tak minta dengan Tuhan, ya Allah, aku nak jadi orang masjid? Tak? Ada. Ada tuan. Masa kita tak semayang tu, pernah tak? Ya Allah, aku nak semayang. Mana ada? Minta maaf tuan-tuan. Benar tak? Tak ada. Tapi Allah ni sayang kita, dia pilih kita dulu daripada orang lain. Tapi kita ni sifat kasih kita tak ada macam mana Nabi kasih kat kita. Tulilah kat hangpa, janji aku boleh masuk syurga. Jangan tuan-tuan. Kita ada ingat kita masuk syurga kita lepas tak? Baik, saya nak tanya tuan-tuan. Saya pun dah tua dah tuan-tuan. Kalau kita nak masuk dah, nak masuk 6 siri lah. Agak-agak hak yang sebaya dengan saya ni, yang sama lebih pada saya, abang-abang, kakak-kakak, kita umur yang dah nak masuk 6 siri ni, sunyi tak? Tak usah sunyi tak bang? Anak kita ramai tapi kita sunyi tak? Tak usah sunyi hidup kita. Anak kita ramai, 7 orang, 8 orang, tapi semua anak kita tak ada orang kita. Hidup kita rasa sunyi kan? Sunyi ya. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan masuk syurga, anak kita semua duk pi dalam neraka, agak-agak kita boleh duduk diam tak? Tak sunyi kan? Hari-hari kita akan tanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anakku mana? Ya Rasulullah, bancak mana? Ya Rasulullah, Kak Ngah mana? Ya Rasulullah, adik mana? Tiba Rasulullah kata, mereka semua duduk dalam neraka. Sebab masa dalam hidup kita, mereka pernah kecilkan hati kita. Mereka dalam hidup kita, mereka tak pernah peduli dengan kita. Masa kita sakit, mereka bergaduh. Siapa nak jaga, siapa nak jaga. Kita terdengar telinga kita, kita simpan sampai lah. Kita susah, mereka tak cari pun kita. Tapi bila mereka susah, mereka cari kita. Kita bawa kecil hati ni sampai mati tuan-tuan. Rasulullah kata, kita pun minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah hamba dengan Allah Ta'ala, kau ampunkan mereka. Masa tu bukan masa waktu pengampunan. Masa nak bagi ampun, la. Sana tak boleh. Sana tak pakai kan? Tak pakai dah. Lepas tu Allah suruh kita jadi orang baik ya. Suami yang baik, isteri yang baik, anak-anak yang baik. Kalau jadi guru, jadilah guru yang baik. Kalau jadi murid, jadilah murid yang baik. Sebab itu apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini riwayat Ibn Hibban an Abi Dzar radhiyallahu an. Kata Nabi kata, apabila Allah menghendaki akan kebaikan dengan hamba dia, iza aradallah bi'abdihi khairan, apa kata Nabi? Allah bukakan bagi dia kunci hati dia. Allah buka kunci hati kita. Yang kita tak nampak kebaikan, hati kita keras ni. Pasal apa? Aku tak boleh buat ibadat, umur aku dah tua dah, aku nak impun apa lagi? Aku impun dunia daripada dulu sampai lah, tak ada apa pun. Sampai aku lupa nak impun akhirat. Besok aku mati, aku buat apa? Anak aku kan boleh tolong aku.
Anak kita tak tolong kita, tuan-tuan. Percayalah. Lagi-lagi anak yang ada duduk pada akhir zaman. Dia takkan pedulikan kita. Dia biarkan kita duduk dalam kubur seorang-seorang. Lantak pihak kat mak, lantak pihak kat pak. Ada hari raya dia pihak. Tak ada hari raya macam 2 tahun lepas. Dia tinggal kita. Nak pergi tak boleh PKP. Tak ada siapa main tengok kita. Kita tinggal seorang-seorang. Tapi bila Allah nak jadikan kita orang baik ketika itu, Allah buka bagi kita kunci hati kita ni. Allah buka. Allah bagi nampak tentang hakikat kehidupan yang sebenar. Dunia ni kena ambil, tapi jadikan asbab dunia ni kita boleh dekat dengan dia. Maksudnya jangan kita jadi orang yang kufur dengan nikmat, tapi biarlah kita jadi orang yang syukur dengan nikmat. Sebab Nabi kata apa? Besok di padang mahsyar kita takkan boleh tinggalkan padang mahsyar selagi kita tak lepas beberapa soalan. Antara yang Allah tanya pada, umur yang aku bagi hamba apa? Daripada mula ke balik sampailah sampai kita mati, hamba apa? Kita jawab dengan Tuhan. Dulu masa muda, ya Allah, aku tinggal semayang bukan 5 tahun 10 tahun. Aku tak puasa, ya Allah. Dah Ramadan aku makan elok, aku tak ada rasa malu pun dengan orang. Ya Allah, aku bergaduh adik-beradik aku sampai putih silaturahim sampailah. Padahal dia lah sedarah daging aku, bin yang sama, binti yang sama. Aku bergaduh ni pasal tanah ya. Tanah tu pun aku tak pakai pun masa aku mati. Tanah yang aku bergaduh ni pun last sekali aku mati aku tumpang mana orang, ya Allah. Yang aku bergaduh, reta yang aku bergaduh ni aku tak bawa balik pun. Aku bawa pergi tambah rumah. Rumah yang aku tambah ni lah rumah yang aku nak tinggal. Bukan rumah yang aku nak tambah ni, rumah yang aku nak bawa balik. Dah. Kita berbesar rumah ni, rumah yang kita nak tinggal. Tak salah. Nak besar rumah tak salah. Tapi Nabi kata, la taj'alu buyutakum qal qabr. Jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur. Tak jadi rumah kita macam kubur. Sunyi, tak ada orang baca Quran. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Rumah kita berapa lama dah tak dengar orang baca Quran? Kita tak rindu ke tuan-tuan zaman kita kecil-kecil dulu? Maghrib-maghrib dengar orang baca Quran. Mana suara tu nak? Suara tu suara kita. Suara tu suara kita. Mak kita hambat kita tu baca Quran. Tapi lah rumah kita sengap. Bila dengar orang baca Quran, bila ada orang dalam rumah tu mati, baru kita dengar Yasin wal Quranil Hakim. Bila tak ada orang mati, maka Nabi kata jangan jadi rumah kamu macam kubur. Bila ada orang, kubur meriah. Adakah? Bila ramai-ramai di kubur orang tanya, siapa menikah di kubur ni? Ada? Kenduri kahwin siapa ni di kubur ni? Ada? Tak ada. Siapa mati? Orang tanya siapa mati? Tuan-tuan, dunia ni Allah bagi kita umur salah. Jangan kita sesal bila kita balik sana. Jangan kita kesal bila kita balik akhirat. Nabi kata bila Allah nak jadikan kita ni, nak menghendaki kita akan kebaikan, apa yang Allah bagi kat kita? Allah bagi kita keyakinan dan kebenaran. Kita mula rasa yakin dengan akhirat. Lah kita tahu tapi kita tak yakin. Kita tahu ada kubur, ada alam barzah, ada titik sirat, adanya mizan, tapi kita tak yakin. Betul awal surah Baqarah, Allah bagi tahu kat kita
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang percaya dengan yang gaib. Kubur ni gaib tapi benar. Akhirat ni gaib tapi benar. Jadi kalau dia ni benar, kita buat apa? Nabi kata kalau nak terangkan kubur, baca Quran. Tanya diri saya, tuan-tuan, tanya diri tuan-tuan, lama mana dah kita tak pegang Quran? Tanya diri saya, tuan-tuan, tanya diri tuan-tuan, lama mana dah kita tak pegang Quran? Lama mana dah kita tak cium Quran? Lama mana dah kita tak peluk Quran? Lama mana dah kita tak sebut kalam Tuhan? Dah seminggu tak? Ada sebulan tak? Ada setahun tak? Lama mana kita tak pegang Quran? Masa kita kecil dulu kita pegang Quran, habis baca kita peluk Quran, kita sayang Quran, kita letak Quran atas kepala nak balik, kita tinggikan Quran, habis baca Quran, wassalamu sadaqallahul azim, kita cium Al-Quran. Kenapa kita cium Quran? Yang ni lah kalam Tuhan. Tuan-tuan, kenapa Allah tak bagi kita sebut kalam dia? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Pasal apa Allah tak bagi kat aku ni? Aku duk sibuk cakap, tapi aku tak boleh baca Quran. Kenapa Allah tak boleh bagi aku baca Quran? Allah bagi aku sembang hai orang, sembang hai tu, sembang ni sampai bila tuan-tuan? Yang kita duk sembang-sembang ni jadi apa? Tak jadi apa-apa. Tu Nabi kata kalau nak terang kubur baca Quran. Sampai kita dengar hadis sebelum tidur baca surah Al-Mulk kan. Besok ni orang rajin baca Quran tuan-tuan, semua orang tinggalkan dia. Anak kita tinggal kita, isteri kita tinggal kita, kawan-kawan kita semua tinggal kita. Semua orang tinggal kat kita. Masa tu kubur ni kita dengar kan, kubur ni akan himpit kita kan. Orang mukmin pun kena himpit, orang kafir pun kena himpit. Tapi ada perbezaan. Orang kafir ni kubur himpit dia bertemu tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk kiri. Kafir ni orang fasik pun macam tu. Orang yang buat dosa tak mau tinggal dosa. Kalau isteri dia lawan suami dia, kalau suami dia tidak benar dalam menunaikan hak keluarga dia, kena himpit. Setengah ulama mengatakan bunyi tulang-tulang ni belaga tuan-tuan. Tulang rusuk kiri kanan ni dia masuk tu, ulama kata dengar bunyi tu. Tapi kalau orang mukmin, orang soleh, tanah himpit juga. Tapi ulama kata macam mana seorang ibu peluk anak dia. Tanah ni himpit juga, tapi macam mak peluk anak dia. Peluk anak dia. Bila semua orang tinggalkan kita, masa tu mai satu orang muda. Kita terkejut lah, dalam kubur kita ada orang. Kita tanya, hang siapa? Dia jawab apa? Dia kata, akulah dulu masa hang hidup dulu, orang semua tak peduli kat aku. Hang seorang yang peduli kat aku. Lah, semua orang tak peduli kat hang. Sampai masa aku peduli kat hang. Kita tanya, siapa dia? Aku peduli kat hang, aku tak kenal hang. Kita kata apa? Dia kata apa kat kita? Akulah Quran. Betul tak tuan-tuan? Akhir zaman ni Nabi kata la yatruku minal Islam illa ismuhu wa la yatruku minal Quran illa rasmuhu. Besok orang akan tinggalkan Quran. Orang tak peduli dengan Quran. Orang tak buka Quran. Sampai kita tak dan baca Quran. Kita tak sempat baca Quran hari-hari. Tak dan.
Allah tak bagi kita peluang ni. Pasal apa Allah tak bagi? Takut Allah tak mula tak suka kita. Jagalah tuan-tuan. Semua orang balik, semua orang pergi kubur tuan-tuan. Saya pergi kubur, tuan-tuan pergi kubur. Masa saja kita tak tahu. Sebab itu apa kata Nabi SAW, apabila Allah menghendaki kita akan kebaikan, Dia berikan kita keyakinan dan Dia berikan kita kebenaran. Kemudian apalagi kata Nabi SAW, Allah telah menjadikan hatinya menerima bagi apa yang telah menjalani pada dia. Dia mula redha dengan segala ketentuan Tuhan. Dia pun tak, pun tak. Allah bagi kat dia sakit, dia seronok, terima kasih ya Allah. Pasal apa sakit seronok? Sebenarnya Allah bagi kita sakit sebab Allah sayang kita. Nabi kata apa? Orang yang sakit ni sehari diampunkan dosa dia 100, dia bagi kebaikan kat dia 100. Pasal apa kita sakit? Lah kita sakit pasal apa? Sebab dulu kita jahat, kita akui kita jahat. Tuan-tuan ada zaman silam tuan-tuan, saya ada zaman silam saya. Allah bagi kita sakit sebab kita terlupa baca istighfar. Kita terlupa minta ampun dengan Allah. Kita terlupa nak menangis di hadapan Allah. Ustaz, orang perempuan kata, orang perempuan zaman muda kita dulu, zaman muda perempuan, bukan kita, kalau kita masuk saya. Belah-belah tahun dulu tak pakai tudung. Satu lah rambut yang orang lelaki yang boleh kahwin dengan kita tengok masuk neraka 70 tahun. Kalau satu kepala macam mana? Tanya dari kita, bila masa aku menangis sebab aku buka aurat, hampir 15 tahun, hampir 20 tahun. Allah bagi tahu kat kita dalam hadis kursi. Allah kata apa? Dosa hang banyak mana? Besar mana? Luas lautan. Dosa hang luas lautan. Luas tu. Dosa hang tinggi mana? Setinggi gunung. Allah kata, minta ampun dengan aku. Walaupun seluas lautan, walaupun sebesar gunung, hang mengaku salah dengan aku. Allah kata apa? La ubali. Aku tak peduli salah hang banyak mana. Hang tinggal semayang berapa puluh tahun, tapi hang berani mengaku dengan aku. Hang buka aurat berapa puluh tahun, tapi hang berani mengaku dengan aku. Ya Allah, aku tinggal semayang dulu, aku salah. Memang aku salah, aku mengaku salah. Dosa tinggal semayang ni saja, mungkin jika tidak ada rahmat kau, kalau kau tak ampunkan, aku tak boleh masuk syurga kau. Aku semayang baru berapa tahun, itu pun culah. Dosa buka aurat ni 20 tahun. Kalau satu helai rambut ni boleh masuk neraka 70 tahun. Satu kepala 20 tahun. Tapi tuan-tuan, rahmat Allah ni terlalu luas. Allah kata apa? La ubali. Aku tak peduli banyak mana dosa hang, tapi mengakulah. Baik. Dalam hadis apa kata Nabi SAW? 2/3 malam waktu sahur, Allah kata, siapa yang ada dosa minta ampun, Allah ampunkan. Siapa yang ada hajat, mintalah dengan Tuhan, Allah sampaikan hajat. Allah ni tak pernah zalim dengan kita tuan-tuan, tapi kita selalu zalim dengan dia. Dia tak pernah zalim dengan kita. Tak pernah sesekali Allah zalim dengan kita. Tak pernah tuan-tuan, tapi kita zalim dengan dia. Kita buat jahat ni dengan nikmat dia bagi. Ya kau Ustaz, nikmat dia bagi. Ya.
Waktu kita sihat memang kita lupa dia. Waktu kita sakit, kita minta aja doktor lah. Tak, kita minta doktor ni ubat lah. Doktor, bila saya bagi ubat ni lah, ubat ni saya sakit. Doktor kata, hang sakit apa? Sakit apa? Ni ubat dia. Doktor boleh bagi kita sihat kan? Kita pun telefon pengurusi masjid Kampung Ewa. Dia tolong buat sembahyang hajat lah untuk kami. Saya apa? Ni nak jantung tersumbat, nak buat operasi. Siapa tak minta dengan doktor? Kita tahu yang boleh bagi kita sihat Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Quran tentang cari dalam surah Asy-Syu'ara. Bila hang lepak, yang bagi makan daripada dia, Allah sebut daku yang bagi makan, Allah yang bagi makan ketika kita lepak. Hang sakit, hak yang sembuhkan hang ni Allah, aku yang sembuhkan, kata Allah. Hak yang bagi sembuh ni, kalau sakit tu sakit ni, gout, darah tinggi, kencing manis, sebab apa Allah bagi? Sebab Allah sayang kita dan Allah nak ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, keliling kita semua, keliling kita orang dah buat maksiat, keliling kita. Pernah tak kita rasa takut, tuan-tuan? Minta maaf lah tuan-tuan, saya bercakap ni takut tuan-tuan kecil hati. Saya nak main masjid ni, saya kena tengok orang telanjang tu. Tuan-tuan punya ujian di tempat ni besar. Ujian tuan-tuan di tempat ni terlalu besar. Saya main sekali ya. Saya kata, ya Allah, Tuhanku, dalam hati saya dalam kereta. Saya sampai cakap dengan orang yang sama-sama, dengan anak-anak saya yang sama-sama duduk dalam kereta. Saya kata, saya tak sanggup lah, kata, nak hadap benda ni. Tapi Allah pilih tuan-tuan. Allah pilih tuan-tuan untuk berada di bumi ni. Kan? Ya Allah, saya tak sanggup, ya Allah. Tapi Allah jadikan tuan-tuan dan Allah bagi kepada tuan-tuan kekuatan. Kekuatan. Tapi saya pesan untuk diri saya, janganlah apa kita tadah tangan. Ya Allah, dengan kejahatan dan kemaksiatan yang orang di sekeliling aku buat ni, ya Allah, jangan kau turunkan balak pada bumi ni. Sebab balak yang Allah turunkan dalam bumi ni, dia tak kira orang baik ke orang jahat, dia bagi sekali. Dia bagi sekali ya. Janganlah lupa tuan-tuan, ketika kita bangun malam, tolonglah tadah tangan. Ya Allah, aku tak mampu nak tegah semua kejahatan dan kemurkaan yang berlaku di bumi ni. Kalau ada orang minum arak macam minum air mineral, tuan-tuan, kita tak pergi tegah, maka kita insya-Allah besar. Sebab itu dalam surah As-Sajdah Allah beritahu kat kita, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah tak pilih saya duduk di bumi ni, tapi Allah pilih tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan orang paling istimewa dalam tempat, sebab Allah pilih tuan-tuan. Tapi Allah ajak kita dalam surah As-Sajdah, tiap-tiap minggu Allah peringat kita. 2/3 malam Allah kata bangunlah, minta dengan aku. Yad'una rabbahum, tolong minta dengan aku, kata Allah. Tadah tangan lah, kata Allah. Allah ajak kita khaufan wa tama'an. Dalam keadaan kau takut yang doa kau ni Allah tak terima. Dalam keadaan hati kau rasa takut dengan Allah Ta'ala, apa yang kita sepatut buat kita tak boleh buat.
sepatutnya kita buat, kita tak mampu buat. Anak-anak muda yang tinggal sembahyang, anak-anak muda yang minum arak, kita tak mampu nak tegah. Anak-anak muda yang telanjang, kita tengok, tapi kita tak mampu nak tegah. Ya Allah, aku rasa takut sebab aku tak mampu nak buat. Ketika itu kita tadah tangan kita minta dengan Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami dan ampunkan dosa orang yang berada di tempat kami. Kemudian Allah ajak kita lagi, khaufan wa tama'a, maka tamaklah dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan kelompok yang sedikit ya harap nak buat baik ni, maka dapat mengkifarahkan akan segala kejahatan dan kemaksiatan yang berlaku. Sebab besok Allah tanya, saya kena cakap benda ni tuan-tuan. Nak cakap, besok Allah tanya kita, hang buat apa? Hang tengok saja ya. Hang buat apa? Hang tengok saja ya. Yang tu saudara ha? Saudara se-Islam ha? Hang buat apa? Allah tanya. Ketika Allah tanya di yaumul akhirah, kita kata aku tak buat apa ya Allah. Tapi kalau kita boleh bercakap dengan Allah besok di yaumul akhirah, ya Allah, aku nak tegah dengan mulut aku tak payah. Aku nak tegah dengan tangan aku tak payah. Tapi aku tegah juga dengan mulut aku, ya Allah. Ada buktinya pada suratan amalanku. Aku tiap-tiap malam aku angkat tangan, ya Allah, berikanlah pertolongan atas kami dan hidayah atas orang yang kau belum bagi hidayah di tempat kami. Seperti mana engkau telah sayang kami, ya Allah, maka tolonglah sayang saudara-saudara kami. Kita ni nak ambil jalan selamat ya tuan-tuan, supaya kita yang semayang ni tak diheret sama dalam neraka Allah. Kita yang nak baca Quran ni tak diheret sama dalam neraka Allah. Sebab amal dan ma'ruf ini wajib. Baik tuan-tuan, bila Allah mau kita jadi orang baik, Allah bagi apa kaedah? Allah jadikan tabiat kita baik. Allah jadikan telinga kita dengar benda baik. Allah jadikan mata kita pandang benda baik dengan pandangan yang berakal. Kita tengok diri kita. Allah letak kita kat mana tuan-tuan? Allah letak kita kat mana? Kita bukan duduk 30 tahun dulu. Tak. 30 tahun dulu lah, jauh tuan-tuan. Jauh. Dulu yang pergi surau, pergi masjid, ramai anak muda betul. Kita tinggal belen-belen hak ni. Betul tak tuan-tuan? Kalau hari besok mati, pernah tak kita fikir tuan-tuan, apa jadi dengan rumah Allah ni? Kalau kita semua besok mati. Sebab itu Nabi kata apa? Bila putih segala amalan, bila mati anak Adam, putih segala amalan. Harta, ilmu manfaat. 3, anak yang saleh. Kita tengok anak kita. Kita tengok anak kita. Anak kita buat apa? Tengok dia pada nombor 1 sampai nombor 5. Anakku buat apa? Agak-agak besok kalau aku tak ada, dia ni boleh tolong aku. Dia boleh tak tolong aku? Tuan-tuan, saya ayah, saya tak wan. Kita pernah tak berkira dengan anak kita, aku besar dengan hang dulu, baik aku ikat perut. Aku tak makan tak apa, jangan hang tak makan.
Kita tak harap kan depa tolong kita masa kita hidup. Kita cuma harap depa boleh tolong kita lepas kita mati. Kita tak harap. Kita tak mau pun duit depa. Tapi sekurang-kurangnya lepas kita mati ni, depa boleh tolong kita. Depa boleh baca Quran kat kubur kita. Depa boleh ingat kat kita. Kurang-kurang dia pun depa boleh dah bagi Fatihah kat kita tiap-tiap hari. Sekurang-kurang aku tak mau duit hang. Aku besar dengan hang dulu, aku tak mau balas pun. Walaupun kita sakit, depa bergaduh adik-beradik, siapa nak jaga, aku dah kerja, abang nak jaga ni, tak boleh ni. Bergaduh tuan. Masa depa sakit kita tak bergaduh pun. Kita tunggu anak kita sakit. Tapi kita tak berkira pun waktu. Aku tak mau balas tu. Tapi aku mau lepas aku mati hang boleh jadi anak yang saleh, yang Nabi kata anak yang saleh yang mendoakan bagi dua ibu bapa dah. Biar tengok tuan-tuan, boleh harap tak anak kita? Kalau tak boleh harap, kita buat sendiri. Orang tua saya dulu dia pesan, hang kalau tak harap orang baca kulhu kat hang, hang baca kulhu sendiri. Kumpul dari la, baca kulhu wallahu ahad, kumpul dari la. Kalau kita tengok anak kita, kita tengok kawan-kawan kita, tak harap dia boleh tolong kita, baca dari la. Baca dari la, kumpul. Kalau sehari 100, setahun berapa tuan-tuan? Sebulan dah berapa? Kalau umur kita masih ada 5 tahun lagi, kali dengan 5 tahun, sehari 100, berapa? Tuan-tuan, Nabi bagi kat kita, bagi kat kita satu tanda kegembiraan. Hang baca kulhu 3 kali, pahala dah sama macam hang baca 30 juzuk Quran. Kumpul lah. Besok hang mati senang. Kalau kita tak harap orang boleh bagi tahlil kat kita, kita baca dari la. Baca dari la. Kita tak harap orang bagi kat kita. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca dari la. Orang dulu-dulu tuan-tuan, perasan tak? Maghrib dengan subuh. Perasan tak kita masa kecil-kecil tu? Kita kalau pergi masjid, maghrib, kita akan baca la ilaha illallah 3/3. Subuh, banyak benda kita tinggal tuan-tuan. Perasan tak? Dulu, perasan tak? Subuh ada tarhim. Masjid tuan-tuan ni ada tarhim? Ada lagi tarhim? Masjid ni tarhim ada lagi? Ada lah? Alhamdulillah. Ada, alhamdulillah. Banyak dah masjid dah ada tarhim lah. Baca. Bukan senang nak jumpa masjid ada tarhim. Masjid ada tarhim ni susah nak jumpa. Tuan-tuan beruntung lah tempat tuan-tuan, Korea tuan-tuan ni masih ada lagi tarhim. Baik. Sikit lagi. Boleh Saya nak mengajak tak pandai sembang macam ni dengan tuan-tuan. Kita sembang macam adik-beradik bukan saya nak mengajak tuan-tuan, mengajak tuan-tuan alim semua. Saya tengok tuan-tuan punya pegawai tadbir, takut saya tuan-tuan. Imam, ustaz, setiausaha pun ustaz. Saya nak mengajak apa? Tuan-tuan semua ni orang pandai-pandai. Takkan orang bodoh pergi ajak orang pandai. Pergi sembang cara adik-beradik lah kita. Kita sembang cara adik-beradik lah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi kata apa? Nabi kata, bila Allah Ta'ala menghendaki akan hamba dah jadi orang baik, Allah bagi kita 3 perkara. Pertama, Allah bagi kat kita ilmu. Ilmu ni buat apa? Supaya kita tahu yang mana buruk, yang mana baik, yang mana betul, yang mana salah. Tapi lah
Kita ada ilmu, tapi kita tak dapat i'anah, pertolongan daripada Allah. Kita tahu yang ni jahat, yang ni baik. Kata ke orang jahat, tinggal kata ke orang baik, tapi kita duk kata ke orang ni. Ni bulan kata nak sampai ni, minta maaf cakap. Kawan ni kata kawan ni, kawan ni kata kawan ni, kawan ni kata ni. Tuan-tuan, kalau kita buka buruk orang, agak-agak dosa ke pahala? Saja tanya. Kita dengar buruk orang, dosa ke pahala? Saya tanya, takut ada kitab kata pahala, Ustaz. Baik. Nabi ancam kita. Siapa dengar buruk orang, siapa bercakap buruk orang, mula pada hari itu seluruh amal soleh dia batal. Amal jahat dia masih ada. Amal soleh dia kita bagi ke orang yang kita kata tu. Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, dalam umur kita berapa orang yang kita dah kata ke orang. Sampai Nabi kata kat kita apa? Tuba liman, beruntunglah bagi siapa-siapa yang sibuk dengan keaiban diri dia daripada uyubin nas, sibuk akan aib manusia. Pasal apa untung Nabi kata? Sebab amal salih dia tak hilang. Tuan-tuan, kalau 1000 orang, dosa kita banyak ni tuan-tuan. Kita tinggal semayang, minta ampun, Allah habiskan dosa kita ni, Allah ampun. Tapi dosa dengan orang, selagi orang tu tak ampun dengan kita, dinamakan dosa yang masih tergantung. Berapa tahun kita kata kat orang? Berapa orang yang kita dah kata kat orang? Kita dah buat benda ni, tapi kita tak rasa takut pun. Kita tak rasa takut. Saya semayang, Ustaz. Kalau hari ni semayang, 5 tahun semayang, lepas 5 tahun kata kat orang, ada riak semayang? Ada riak, tuan-tuan. Yang ancam kita ni Nabi, tuan-tuan. Yang ancam kita ni Allah Ta'ala. Tapi kita biar Nabi kata, janji aku dalam dunia selesai. Dunia selesai, akhirat tak selesai, tak guna, tuan-tuan. Dunia 80 tahun, akhirat sampai bila-bila. Sakit dalam dunia sampai bila-bila. Sakit dalam dunia sat dia 80 tahun. Sakit dekat akhirat sampai bila-bila. Khalidina fiha abada. Nikmat dalam dunia sat dia. Sat ya, tuan-tuan. Kita pakai kereta baru, nikmat dia berapa bulan? Sat ya. Boleh beli rotek baru, tak ada basuh hari-hari dah. Mula-mula 2 hari sekali basuh, 2 hari sekali jatuh. Betul tak? Sampai kawan-kawan duk beli kita, pada-pada sekejap lagi tanggai cak kita tahu. Setahun dah boleh kereta. Ada hari-hari kita basuh tak? Dunia sat dia. Pasal apa kita buat lagu tu? Sebab yang tu dunia. Dia takkan kekal punya. Sayang kat dunia takkan kekal. Baru dalam dunia dia takkan kekal. Tapi akhirat semua benda kekal. Seronok dia kekal. Baru dia kekal. Nikmat dia kekal. Itu kata ulama, alangkah bodohnya orang sayang kepada yang akan binasa, tetapi dia tinggalkan perkara yang kekal. Sama dunia ni, tuan-tuan. Hidup dalam dunia ni macam kita duduk dalam rumah sewa. Rumah sewa. Kita perbesar rumah, cat rumah sewa. Kita bubuh itu, bubuh ini. Orang keliling kata apa? Orang keliling dia kata apa? Bodoh apa? Tak ada akal kah? Sewa rumah ni tak ada akal.
tuan rumah ni kalau dia hambat be hang 1 sen hang tak boleh bah. Sebab hang duk besar ni bukan rumah hang. Rumah sewa. Hang bagi cat baru apa semua ni bukan rumah hang, rumah sewa. Pasal apa hang tak beli rumah? Kan hang bukankah hang ada duit? Kalau hang tak ada duit, takkan hang boleh besar rumah orang? Kalau hang tak ada duit, hang tak boleh cat rumah orang. Orang kata kita gila. Pasal apa dia tak beli tanah? Pasal apa dia tak beli rumah? Pasal apa dia tak? Tidak. Tuan-tuan, kita ni satu hari Allah Ta'ala tak hambat kita. Tak hambat kita ke keluar daripada rumah tu? Rumah apa? Rumah dunia. Allah hambat kita pergi kubur. Nanti Allah hambat kita dari kubur, Allah hambat kita pergi mahsyar. Pasal apa kita duk kalut? Tapi kita tak kalut persiapkan diri kita. Kita tanya, aku dah ada rumah lah dalam dunia, dalam akhirat. Aku dah ada kereta tak di akhirat? Aku dah ada bidadari tak di akhirat? Tanya tu ya. Orang bijak, Nabi kata yang tu. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang ni penutup lah. Orang bijak, Nabi kata, bukan orang ilmu banyak. Orang bijak bukan orang yang pandai cari duit. Orang bijak, Nabi kata, man dana nafsahu. Dia lawan nafsu dia. Nafsu dia memberontak dengan kebaikan, memberontak dengan Allah, tapi dia lawan. Sebab apa? Dia mau senang kat sana. Kemudian Nabi kata apa? Wa amila lima ba'dal mauti. Dia beramal bagi barang selepas mati dia. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ni. Pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya bukan orang pandai, saya bukan orang alim. Saya mai sini bukan nak mengajak, saya nak hubung silaturahim. Antara syafaat yang ada kat kita, selain syafaat Rasulullah SAW, besok dekat akhirat dia panggil syafaatul muslimin, syafaat orang Islam. Jadi saya mai ni sebab saya nak kenal saudara saya. Saya nak kenal saudara Islam saya. Jadi saya nak kenal supaya besok kalau saya susah kat sana, tuan-tuan boleh tolong saya. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan senang kat sana. Tuan-tuan kat orang masjid. Saya takut saya susah. Saya bukan orang baik. Baik itu, akhir kalam saya ada 3 permintaan. 1, tuan-tuan tolong doakan saya, anak saya, menantu saya, isteri saya, cucu-cucu saya, supaya kami dapat jadi orang baik. Malam ni mereka semua mai. Semua menantu saya mai, anak saya mai, cucu saya mai. Dah dalam masjid tuan-tuan. Tapi saya tak mau tunjuk lah. Tak lagi susah pula mereka. Segan-segan mereka. Semua mai, isteri saya mai. Tolong doakan mereka. Tolong doakan mereka. Kami nak jadi orang baik lah. Saya perlukan doa tuan-tuan. Tak guna tuan-tuan kalau kita seorang ayah yang baik, tapi kita tak boleh jadikan anak kita anak yang baik. Kalau kita rasa kita ayah yang baik, tapi kita tak boleh dapat isteri yang baik. Tak guna kalau kita tok wan yang baik, tapi cucu kita tak baik. Sebab kat sana kita akan cari dia. Ya Allah, cucu aku mana? Ya Allah, isteri aku mana? Ya Allah, anak aku mana? Ya Allah, menantu aku mana? Itu saya minta doa tuan-tuan semua. Kedua, tuan-tuan tolong doakan. Saya ada 3 madrasah. 2 sedang buat operasi, 1 dalam pembinaan. 2 sedang buat operasi. 1 umur dah 40 tahun, 1 24 tahun. 1 ni baru 8 bulan, tak siap lagi pun. Tengah dah buat surau. Buat surau. Bangunan anak pertama saya buat surau. Dalam 80% insya-Allah dalam sebulan 2 ni siap kot. Ataupun lewat-lewatnya Januari siap surau tu. Benda lain tak ada lagi. Asrama semua tak ada. Rumah-rumah semua tak ada. Kami buat surau tu. Orang buat sekolah, buat asrama dulu. Saya buat sekolah surau dulu. Yang 2 daripada madrasah saya pun saya buat macam tu. Kenapa saya perlu doa tuan-tuan? Tuan-tuan dengar saya madrasah ni, tuan-tuan jangan buat muka com. Saya buat kutipan lah. Tak ada. Saya tak minta duit tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan kedekut lah.
Tuan-tuan kalau nak ni selesai kan hak masjid tuan-tuan. Tapi tadi saya dah tengok kereta jenazah 50,000. Tuan-tuan selesai hak masjid ni dulu. Afdaliat dia macam tu. Jangan duk fikir hak jauh. Selesai. 50,000 ni tak banyak tuan-tuan kalau tuan jenazah. Seorang boleh keluar 500 ringgit. Cari berapa orang? Kita cari 100 orang kot. 100 orang. Tak ada tuan-tuan. 100 orang bagi keluar 500. Tuan-tuan, 500 tu lah jariah tuan-tuan diguna untuk jalan Tuhan. Tapi kita nak keluar 500 ni tuan-tuan, susah berat. Memang jalan nak pergi syurga, Nabi kata memang berat. Memang berat. Tapi kalau kita pandai tuan-tuan, 500 ni tuan-tuan, kita guna untuk apa? Kalau zaman lah 500 ni boleh dapat apa? Berapa hari lah kita boleh makan? Berapa hari kita boleh makan? Makan jadi take je. Tapi kalau kita wakafkan untuk jalan Allah, tuan-tuan ni memang orang untung lah. 100 orang cukup tuan-tuan. Seorang 500. Kumpul 500. Kita yang pakat beli biar jenazah. Kan susah sangat. Baik. Saya ada satu tempat. Dia nak pakai 5,000 malam. Tak banyak pun 5,000. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya abang dengan jamaah masjid. Boleh kita pakat tolong seorang 100 malam. Jangan kedekut sangat. Sebab duit tu Tuhan bagi. Allah nak tengok hang sayang aku ke, hang sayang duit aku bagi. Allah nak tengok tu Bukan Allah nak tengok apa. Duit yang ada kat hang tu pun aku bagi. Ketika yang nak buat ni masjid tuan-tuan, ada sikit lagi, tinggal berapa ribu lagi. Tuan-tuan tahu malam tu dapat apa? Kat 15,000. Yang mai tak ramai pun dah 50 orang. Saya Tok Bilal kata saya orang terkenal, tak ada terkenal saya ni. Kan? Tak kenal, tak ada siapa kenal saya. Tuan-tuan yang kata, tuan-tuan je kenal saya. Kan? 50 orang tuan-tuan boleh 15,000. Saya kata siapa nak tolong? Kita pakat tolong orang sikit. Kan? Setakat 50,000 tuan-tuan boleh settle lah. Ada. Tuan-tuan tolong doa lah. Pasal apa saya minta doa tuan-tuan? Sebab saya buat sekolah tak macam orang lain. Saya tak ambil yuran, makan, minum semua saya tak ambil. Api ayam pun tak ada. Saya nak tolong orang lah. Ustaz orang kaya lah. Tak. Saya bukan orang kaya. Saya bukan ada macam tuan-tuan, ada resort, ada hotel ke. Tak ada. Datuk menatang apa pun tak ada. Tak ada aset apa-apa dah. Sawit pun tak ada. Boat pun tak ada. Jet ski pun tak ada. Tuan-tuan ada ke jet ski? Dah 4-5 buah. Boleh ke? Satu hari boleh berapa ratus? Tak ada. Saya satu menatang apa pun tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doa. Tolong doa. Sebab Nabi kata siapa yang mudahkan urusan orang lain, Allah akan permudahkan urusan dia. Saya percaya yang tu. Saya percaya. Sebab sekolah saya berjalan 24 tahun dengan sistem yang sama. 24 tahun tuan-tuan, bukan 24 hari. Sebab saya minta doa orang. Tuan-tuan jangan tanya sebulan saya pakai berapa. Tak lagi tuan-tuan yang darah naik 180. Sebulan saya pakai 60,000. 60,000 pakai. Doakan hak sekolah kami yang di Kuala Terengganu tu jalan dengan baik. Alhamdulillah surau ni pun dah nak siap. Saya tak ada buat buka apa-apa. Lok wakaf ke apa semua tak buka. Siapa nak wakaf pergi cari sendiri. Ada jalan, ada ruang. Ketiga. Memang hari ni wirid saya. Zikir saya, wirid saya dan zikir saya. Pihak masjid jangan susah hati. Saya tak ambil sagu hati. Saya tak ambil sampul masjid. Saya bukan main ni sebab saya nak selangkau. Tak. Ingat tu? Tuan-tuan. Lagi jangan masjid berkelahi dengan saya. Saya penat lah tuan-tuan berkelahi. Saya berkelahi dengan Nazir ni penat lah. Saya kata saya tak ambil. Nazir kata ambil lah Ustaz. Tak ambil.
Tak mau ambil ke? Ambil lah Ustaz. Dia berkelahi tu tiap-tiap malam. Kan? Kita habaq lah. Jadi duk berkelahi yang tu. Tak larat lah. Saya tak larat lah. Ya. Jadi pihak masjid tak payah berkelahi dengan saya. Ya. Jadi guna yang tu untuk benda lain. Kita boleh buat beli kereta jenazah ke. Tadi saya tengok 150,000 buat bangunan. Masjid ni kan masjid lain. Iklan nanti ni. Masjid ni. Jadi jangan berkelahi dengan saya. Tak payah. Tuan-tuan perlukan banyak. Kalau tengok di situ kereta jenazah 50,000, bangunan yang dia buat tu 150,000, 200,000 tuan-tuan. Jangan memandik nak bagi kat dia. Mudah-mudahan saya dah khairat juga bahagian tu kat saya. Besok orang pergi hantar jenazah, saya boleh juga jadi ya. Tak dapat satu kereta pun dapat tutup nak tayar menjadi. InsyaAllah tuan-tuan tolong doa saya mudah-mudahan ukhuwah kita sambung terus sampai akhirat. Besok tuan-tuan jumpa saya jumpa tuan-tuan. Ya Allah, aku kenal orang ni. Dia nama tak pernah ingat lah, tapi kenal. Macam tu. Ya. Baik, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami semua hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah dalam segala urusan kami. Kami mohon bantuan-Mu ya Arhamar Rahim. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang baik. Keluarga kami di kalangan orang baik ya Allah. Anak-anak kami, cucu kami, menantu kami, jadikan mereka di kalangan orang baik. Ya Allah, Kau telah beri hidayah dan taufik-Mu atas kami ya Allah dengan rahmat-Mu dan ihsan. Tolonglah beri taufik dan hidayah-Mu atas adik-beradik kami yang belum Kau beri taufik kepada mereka ya Allah. Itu juga dengan ahli qaryah kami ya Arhamar Rahim. Kau telah kasihani kami dan Kau kutip kami daripada lembah kejahatan kepada tempat kebaikan. Sekarang ini Kau letakkan kami pada tempat kebaikan ya Allah. Begitu juga kami mohon ya Allah, dan kami minta kurniakan juga seperti mana Kau telah kurniakan atas kami, atas sahabat-sahabat kami dan ahli qaryah kami yang belum Kau kurniakan perkara itu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika berlaku kejahatan, kemungkaran di sekeliling kami dan kami tidak mampu ya Allah untuk menegahnya, kami hanya mampu untuk tengok saja ya Arhamar Rahimin. Tolonglah ampunkan dosa kami ya Allah. Tolonglah maafkan kelemahan kami ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah ya Arhamar Rahimin. Kami tadahkan dua tangan kami penuh dengan harapan ini ya Allah. Gantikanlah kemurkaan-Mu itu ya Arhamar Rahimin dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu atas bumi ini ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berilah hidayah dan taufik-Mu atas kami dan juga mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.